Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Muhammad Anwar bin Masdar dengan nombor matrik 02 DSB 16F2008 daripada Jabatan Kecederaan Awam Diploma Seni Bina. Pada hari ini, saya akan membentangkan satu perbentangan akhir latihan industri yang diberi tempoh selama 5 bulan, iaitu pada 9 Disember sehingga 17 Mac 2020. Sebelum saya meneruskan perbentangan ini dengan lebih lanjut, izinkan saya mengupas sedikit mengenai latihan industri yang berlangsung selama tempoh 5 bulan bagi pelajar-pelajar Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah. Latihan industri ini juga merupakan salah satu syarat wajib bagi penganugerahan sijil atau diploma di Politeknik masing-masing. Bagi pelajar Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, sesi latihan industri ini akan berlangsung pada semester 6, iaitu semester akhir bagi pelajar-pelajar Politeknik. Itu adalah secara ringkas serba sedikit mengenai latihan industri bagi pelajar-pelajar Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah. Tanpa membuang masa, saya teruskan lagi perbentangan saya dengan slide yang pertama, iaitu pengenalan syarikat bagi syarikat saya di Halim Syariman dan Associate. Seperti yang telah dipaparkan di slide perbentangan, syarikat Halim Syariman dan Associate telah ditubuhkan pada tahun 1996. Ianya terletak di nombor 31 Sengkang 1, Jalan Danau Lumayan, Pusat Perniagaan Danau Lumayan, Bandar Tasik Selatan Ceras, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Untuk makluman, Halim Syariman dan Associate mempunyai 2 ketua organisasi yang terdiri daripada Arkitek Halim bin Isa dan juga Arkitek Abdul Hayy bin Hashim. Sebagai makluman tambahan, syarikat Halim Syariman dan Associate mempunyai rakan kongsi yang terletak di Kota Kinabalu, Sabah, dan ianya diberikan nama sebagai Syarikat Chan dan Syariman Arkitek. Seterusnya, saya meneruskan lagi perbentangan slide saya dengan carta organisasi Syarikat Halim Syariman dan Associate. Seperti yang telah dimaklumkan pada awal-awal perbentangan, Syarikat Halim Syariman dan Associate mempunyai 2 orang ketua organisasi yang terdiri daripada Arkitek Halim bin Isa dan juga Arkitek Abdul Hayy bin Hashim. Selain daripada itu, Syarikat Halim Syariman dan Associate mempunyai 5 orang staf yang telah bekerja tetap. Yang pertama ialah Encik Adam bin Halim, merupakan seorang arkitek. Yang kedua ialah Encik Muhammad Ashraf, juga merupakan seorang arkitek. Yang ketiga ialah Puan Siti Syarimah, merupakan seorang admin eksekutif syarikat. Yang keempat ialah Encik Wan Zainal Rashid, merupakan seorang senior designer syarikat. Dan yang terakhir ialah Puan Hazimah binti Madzin, juga merupakan technical assistant. Terdapat 5 jenis projek yang terpilih yang dibina oleh Syarikat Halim Syariman dan Associate. Yang pertama ialah projek Federal Government Building yang dibina di negeri Sabah. Yang kedua ialah projek Masjid TNB Jalan Bangsa yang dibina di Kuala Lumpur. Dan yang ketiga ialah Ambulatory Care Center yang dibina di Kuantan, Pahang. Yang keempat ialah National Library Jalan Tun Razak yang dibina di Kuala Lumpur. Yang kelima juga merupakan yang terakhir ialah projek Smart School B18 Putrajaya, juga dibina di Kuala Lumpur. Itu adalah 5 projek terpilih oleh Syarikat Halim Syariman dan Associate.
Seterusnya, saya akan menerangkan dengan lebih lanjut lagi mengenai 5 projek yang telah saya lakukan di syarikat Halim Syariman dan Associate. Seperti yang telah dipaparkan di slide perbentangan, projek 1 ialah projek Polis Diraja Malaysia PDRM. Cadangan membina dan menyiapkan pejabat dan Pusat Latihan Unit Tindak Khas UTK PDRM di atas sebahagian lot 5282 di Semenyih, Selangor. Terdapat 8 tugasan yang telah saya lakukan sepanjang tempoh projek ini berlangsung. Tugasan pertama ialah pelan tapak. Tugasan yang kedua ialah pejabat cawangan persenjataan. Bagi tugasan yang kedua ini, saya telah melukis pelan lantai, keratan dan juga pandangan sisi depan dan belakang. Tugasan yang ketiga ialah hangar Boeing. Tugasan yang ketiga ini, saya telah melukis pandangan sisi kapal terbang. Tugasan yang keempat ialah mes anggota dan pegawai. Tugasan yang keempat ini juga saya telah melukis pelan lantai, keratan dan juga pandangan. Tugasan yang kelima ialah logo PDRM. Bagi logo PDRM ini, saya telah menggunakan aplikasi SketchUp bagi menampakkan lagi logo PDRM dalam bentuk 3 dimensi. Tugasan yang keenam ialah perincian tangga. Bagi perincian tangga ini, saya telah melakukan di setiap tempat yang telah disebutkan dan diberikan oleh Technical Assistant Puan Hazimah. Yang ketujuh ialah penambahan simbol di pelan lantai. Yang ke-8 dan juga merupakan yang terakhir adalah bahan-bahan yang digunakan. Tugasan yang ke-8 ini, saya telah menggunakan aplikasi Photoshop bagi kerja-kerja editor. Slide yang seterusnya ini merupakan projek yang kedua yang telah saya lakukan di syarikat Halim Syariman dan Associate. Seperti yang telah dipaparkan, projek kedua ini ialah projek Hospital Raja Permaisuri Bainon. Bagi projek yang kedua ini, saya hanya menggunakan aplikasi Photoshop untuk editor bagi penambahan logo dan juga chop serta tanda tangan rasmi oleh arkitek Encik Halim. Seperti yang telah ditunjukkan bagi gambaran yang sebelum, di bawah belah kanan tiada logo dan juga tanda tangan yang telah disahkan. Melihat kepada gambaran selepas, di bahagian bawah belah kanan telah ada chop dan juga tanda tangan oleh arkitek Halim bin Isa sebagai pengesahan lukisan bomba. Bagi slide seterusnya ini, seperti yang mana anda boleh lihat, ianya merupakan projek yang ketiga bagi pengurusan air Selangor Sendirian Berhad di bahagian cawangan Bukit Badung Water Treatment Plant. Tugasan ini saya telah melakukan ataupun melukis semula logo air Selangor secara rasminya menggunakan aplikasi SketchUp seperti mana saya lakukan bagi projek yang pertama PDRM. Saya telah membuat lukisan logo PDRM menggunakan aplikasi yang sama iaitu SketchUp untuk menampakkan lagi logo dalam bentuk 3 dimensi. Bagi projek yang keempat, ini adalah menunjukkan bahawa saya telah menggunakan kaedah aplikasi Photoshop bagi mewarnakan tiga pelan yang telah ditunjukkan seperti mana yang telah dipaparkan di slide perbentangan saya. Projek ini adalah projek Sungai Batu, iaitu projek ofis dan juga surau. Seperti mana yang anda lihat, saya telah mewarnakan setiap ruang dengan warna-warna yang telah dinyatakan oleh arkitek Muhammad Ashraf. Seperti yang telah dinyatakan, projek yang kelima ini adalah rumah banglo Tuan Haji. Beliau ingin membuat renovation bagi rumahnya, di mana ingin membuat sedikit perubahan bagi setiap ruang yang telah dinyatakan. Saya hanya melakarkan semula ataupun melukis semula pelan yang telah diberikan oleh arkitek Muhammad Ashraf.
Apa yang boleh saya kongsikan, terdapat 4 kepentingan latihan industri ini berlangsung bagi pelajar-pelajar Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah mahupun pelajar-pelajar Politeknik Malaysia. Kepentingan yang pertama, seperti yang dipaparkan, latihan industri akan mendedahkan pelajar dengan suasana kerja yang sebenar di sebuah syarikat yang telah dipilih. Kepentingan yang kedua ialah memupuk keyakinan pelajar untuk berhubung dengan orang luar. Kepentingan yang ketiga ialah membantu dan memahami dengan lebih mendalam dengan pembelajaran di Politeknik. Maksudnya, pembelajaran-pembelajaran yang telah kita pelajari di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, latihan industri ini telah membantu dan memahami pelajar-pelajar dengan lebih mendalam dengan apa yang telah dipelajari mengikut kos ataupun jurusan yang telah diambil di Politeknik masing-masing. Bagi kepentingan yang keakhir, iaitu kepentingan keempat, ialah melatih pelajar untuk bertanggungjawab di atas tugasan yang telah diberikan. Maksudnya, setiap tugasan yang telah diberikan, pelajar itu sendiri ataupun saya ini akan membuat dengan sehabis baik, dengan rasa bertanggungjawab untuk menyelesaikan projek dalam tempoh masa yang diberikan oleh arkitek ataupun majikan masing-masing. Sekian saja perbentangan saya pada hari ini. Harap dapat memberikan sedikit info kepada pelajar-pelajar lain dan juga sedikit info kepada pelajar untuk menjalani latihan industri pada masa akan datang.